Okey. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini cikgu akan membincangkan soalan kertas 1 percubaan Negeri Johor 2021, soalan yang terpilih lah. Sebelum ni cikgu memberikan soalan yang agak mudah. Jadi yang ini penerangan untuk soalan-soalan yang terpilih. Okey, kalau kita tengok di mata kasar, soalan yang pertama ataupun soalan nombor 30 ni nampak sukar. Okey, dan cikgu pun hampir tertipu. Okey, kalau kita tengok di sini, baca soalannya betul-betul, satu tinjauan telah dijalankan ke atas 21 orang pelajar daripada Universiti Putra Malaysia tentang purata jam ulang kaji. Maksudnya ini adalah purata jam ulang kaji dan seramai 21 murid. Kalau kita kira yang bulat-bulat ni, dia adalah 21 mewakili murid ataupun pelajar. Okey, jadi sekarang kita diminta mencari beza purata jam bagi masa terpanjang dan tempoh yang masa terpendek. Okey, terpanjang inilah kan 8 jam, terpendek ini. Jadi dia tanya beza purata jam bagi tempoh masa. Jadi 8 tolak 3. Jadi 8 tolak 3 adalah 5. Begitu sahaja. Jadi maksudnya kita jangan takut tengok soalan. Okey, kemudian mari kita tengok soalan 31. Okey, untuk soalan 31 ni pun kita kena berhati-hati. Kita disuruh mengira variance, bukan sisihan piawai. Jadi untuk mengira variance dan sisihan piawai mesti bermula dengan mendapatkan mean. Jadi kalau bentuk jadual, macam mana kita mau dapatkan mean? Okey, caranya adalah kita akan darab. Nampak? Kita akan darab 3 kurungan 1 tambah 5 kurungan 2 tambah 8 kurungan 3 tambah 2 kurungan 4 tambah 2 kurungan 5. Ingat yang kekerapan itu akan berada di luar kurungan. Okey. Jumlah sudah diberi di sini 20. Kalau kita tiba-tiba macam tidak perasan di atas ni, di bawah ni kita boleh dapatkan jumlah. Kita kira 3 tambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, 17, 19, 20. Jadi, kiralah menggunakan kalkulator. 3 kurungan 1 tambah 5 kurungan 2 tambah 8 kurungan 3 tambah 2 kurungan 4 tambah tertinggal pula. Tambah 2 kurungan 4 tambah dengan 2 kurungan 5. So, kita akan dapat di situ 55 bahagi 20. Jadi, kita dapat 2.75. Ini adalah mean. Kita telah berjaya mendapatkan mean 2.75. Okey, sekarang kita mau mendapatkan variance. Jadi kalau variance ni kan ada kuasa 2. Kata kuncinya kuasa 2. Jadi jangan kita padam ni, kita gunakan balik. Tapi kita letak kuasa 2 di sini. Okey, kuasa 2 dan tolak dengan 2.75 kuasa 2. Mean ini mean. Okey, jadi sekali lagi kita gunakan kalkulator. Okey, kita gunakan kalkulator kita ni. 3 kurungan, ini berhati-hati ya. Kadang-kadang kita boleh membuat kesilapan dengan mudah di sini. Okey, kurungan kuasa 2 tambah 5 kurungan 2 kuasa 2. Okey, tambah dengan 8 kurungan 3 kuasa 2 tambah 2 kurungan 4 kuasa 2 tambah 2 kurungan 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Hati-hati, okey. Masa tengah kita mengira tu. 177 bahagi 20. Kemudian tolak 2.75 kuasa 2. So, kita akan dapat 1.2875. Jadi kelas, kita mau sampai variance saja kan? Jadi kita dapat sudah ni, kita bundarkan
Di sini kaya tambah 1, 1.29. Okey, kalau kita mau dapatkan sisihan piawai, kita punca kuasa 2 kan. Okey, jadi kita berhati-hati ya baca soalan tu baik-baik. Okey, kemudian kita mengira apa ni? Insurans hayat. Okey, insurans hayat. Jadi kalau kita nampak macam susah mau mengira. Tapi kita baca ni nilai muka diberi 140,000 dan hitung premium tahunan bagi seorang lelaki yang berumur 28 tahun, seorang lelaki dan tidak merokok, bukan merokok. Jadi inilah. Jadi kalau kita mau mengira insurans hayat ini, nilai muka 140,000 itu, okay, 140,000 kan dibahagi dengan kadar premium untuk nilai muka insurans iaitu 1,000, dia sudah bagi maklumat di sini, darab dengan 2.13. 2.13. Okey, mari kita cuba tekan kalkulator. Okay, 140,000 bahagi dengan 1,000 darab 2.13. So berapa yang kita perolehi? 298 20 sen. So ingat untuk mengira insurans hayat, nilai muka 140,000 itu dibahagi dengan kadar premium tahunan darab dengan peratus di sinilah. Okey, ataupun kadar premium untuk di sini nih. Nampak dia sudah bagi ya. Okey. Kemudian okey. Kita tengok di sini mengira pengiraan mengenai insurans kebakaran. Di sini kita lihat nilai yang boleh insurans adalah 500,000 dan rumah tersebut diinsurансkan dengan insurans kebakaran memperuntukkan co-insurans 70% daripada nilai boleh insurans. Okey, jadi jika rumah Puan itu hangus terbakar, berapakah nilai pempasan yang diterima? Jadi 70% darab dengan 500,000. Begitu cara pengiraannya, okey. 500,000. Jadi mari kita kira 70% darab 500,000. 500,000. So kamu akan dapat 350,000. Jadi kamu harus ingat, insurans ni bukan untuk mendapat keuntungan tetapi untuk mengcover kerugian yang berlaku. Okey. Seterusnya untuk soalan cukai tanah, ini pun agak jarang ditanya ya. Jadi macam mana cara pengiraan cukai tanah? Kita lihat berapakah jumlah keluasan. Di sini dia beri 7.0 meter darab 22.3. Jadi kita darablah 7.0 darab 22.3 untuk mengira keluasannya. 7.0 darab 22.3 kan. So kita punya keluasan 156.1. Okey, dan kadar cukai tanah itu setiap persegi adalah 50 sen. Nampak ni? Jadi darab dengan 0.5. Okey, dapat RM78.5. RM78.5. Okey, ini untuk soalan persamaan linear inequality, ketaksamaan linear ya, pelajaran tingkatan 1. Okey, pada bulan Mac jumlah masa yang digunakan untuk mengira inventory gudang selebih-lebihnya adalah 6 jam. Maksudnya paling tinggi 6. Paling tinggi 6. Saya tu di sini lebih kecil dan kurang. Tapi dia termasuk 6 sebab dia kata selebih-lebihnya 6, paling tinggi 6. Dan kemudian di sini dia kata jumlah jualan minimum paling sikit 19,000. Paling sikit 19, tapi boleh banyak lagi daripada 19,000. Jadi ini kena fahami betul-betul perkataan ini ya. Ini adalah pelajaran tingkatan 1. Okey, seterusnya. Ini pun soalan ni agak menarik. Okey, nampak sukar tapi sebenarnya mudah. Jadi kita jangan takut tengok soalan. Okey. Dia mempunyai keluasan 16x kuasa 2 tambah 32x. Maksudnya ini yang persegi kan? Ini yang kita tidak tahu berapa ukurannya.
Tapi kita sudah tahu dia punya keluasan 16x kuasa 2 tambah 32x. Jadi maksudnya 4x kali berapa? Kali berapa mendapat ini? Jadi kita boleh congak. 4 kali berapa? 16. 4 kali 4. X kuasa 2 maksudnya sini darab X. Kemudian tambah 4 kali berapa? Jadi 32. 4 kali 8. Okey, jadi 4 kali 8, 4x kali 8 dapatlah 32x. Jadi maksudnya di sini adalah 4x tambah 8. Itu yang kita kena fahami betul-betul. Tapi di sini kita diminta mencari luas kawasan yang tidak tenggelami air. Okey. Dua kawasan ini tenggelami air adalah inilah. Ini. Okey. Jadi kita mau yang tidak, berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air. Jadi di sini adalah 4x kan. Yang tidak tenggelam ini di tengah-tengah kan. Jadi ketinggiannya 4x tambah 8. Jadi macam mana pengiraannya? 1/2 darab segitiga kan. Darab 4x. Okey, darab dengan 4x tambah 8. Jadi itu nampak. Jadi 2 kali 4, 8x kuasa 2. Kemudian 2 kali 8, 16. 16x. Jadi jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah A. Okay, very easy ya. Kemudian kita teruskan lagi. Di sini adalah Puan Salmiza menyimpan wang sebanyak 5,800 di bank teratas dengan faedah 3% setahun. Jadi 5,800 ini senang sajalah, darab dengan 3%. Jadi kita tekan kalkulator, 5,800 darab dengan 3/100. So kita akan dapat di situ 174. Okey, untuk setahun. Okey, dia mau setahun. Okey, kemudian okey, yang ini pun kena berhati-hati ya. Kita tengok soalan ni. Okey, sebuah syarikat hiburan telah menganjurkan sebuah festival muzik selama 5 hari. Ingat di sini kata kuncinya 5 hari. Kuota pengunjung hadir 500 dewasa dan 300 kanak-kanak. Okey, dan untuk dewasa darab RM5 dan untuk kanak-kanak RM2. Tapi di sini selama 5 hari. Jadi kena darab lagi dengan 5. Jadi kena berhati-hati kelas. Jadi 500 darab dengan 5 darab dengan 5. 500 darab 5 darab 5. So kita dapat di sana 12,500. Okey. Kita kira lagi untuk kanak-kanak 300 darab 2 darab 5. So kita akan dapat 3,000. Jadi tambah dengan 12,500. Jadi kita dapat 15.5 15.00. Okey. Jadi kita mau tukar bentuk piawai kan? 1, 2, 3, 4. Jadi 1.55 darab 10, 4. Jawapannya adalah D. Jadi kita nampak soalan ni macam sukar, tapi sebenarnya soalannya tidaklah berapa sukar sangat, tapi kita kena ulang kaji. Jadi cikgu harap video ini dapat membantu kamu ya mengulang kaji, sebab kertas satu ini rencam. Terlalu banyak soalan yang akan ditanya. Okey, kita jumpa lagi di video yang lain. Selamat belajar semua.